Tak apa. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini di ruangan Facebook, audio kuliah dan juga di ruangan TikTok. Terima kasih semua sahabat daripada Malaysia, daripada Singapura, Kak Nirma Nasir, Kak Mariah Chan, terima kasih banyak. Dan juga mungkin sahabat daripada Indonesia juga. Dan seperti biasa, kita pakat-pakatkan kongsi, pakat-pakatkan pula. Pakat-pakat kongsi, pakat-pakat share. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah lagi ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih Kak Zainab Abdul Latif, Raja Sofia Singapura, Kak Natifah Ahmad Singapura, terima kasih banyak. Dan juga semua sahabat-sahabat daripada Malaysia. Baik, malam ni saya nak sembang sikit tentang gerhana bulan yang akan berlaku besok. Besok buat-buat tenang, bukan malam ni, malam besok. Gerhana bulan berlaku malam besok. Macam tu. Baik, saya nak kongsikan sedikit tentang, saya ambil ni tak nampak ni, saya ambil teks khutbah gerhana bulan. Jadi malam ni kita baca khutbah tu sikit, sebab besok kita semayang sunat gerhana mungkin tak ada khutbah, sebab mungkin semayang sini-sendiri. Nanti di hujung sikit kan saya ulang balik kaifiat bagaimana kita nak mendirikan solat sunat gerhana bulan
Walaupun tadi saya dah postkan dalam TikTok selama 3 minit video kaifiat solat yang telah pun di-share oleh hampir 4,000 orang yang sharekan video itu, dan view-nya dah mencecah hampir 90,000 lah, dekat 100,000 juga. Alhamdulillah, benda dah tersebar, benda-benda yang baik. Cuma dalam tu mungkin tak apa lengkap sikit, ada beberapa benda yang tertinggal barangkali, yang saya akan lengkapkan balik malam ni, dan besok saya akan post satu lagi video yang 1 minit mungkin untuk orang kata kemaskan lagi video itu, kaifiat itu. Sebab ada yang tanya tak ada tayar akhir ke kan, lepas tu mana yang terbaik kaedahnya, kemudian saya tertinggal nak sebut bacaannya tu dia baca kuat atau perlahan, macam tu ya, insya-Allah. Baik, bila kita sebut tentang persoalan gerhana bulan atau gerhana matahari, tak kisahlah, yang penting gerhana bulan atau gerhana matahari, kita kena ingat ianya adalah pertama, Allah Ta'ala menunjukkan kehebatan dan kekuasaan dia. Allah tunjuk kehebatan dan kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengingatkan kita tentang suasana-suasana peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maknanya ia satu peringatan, satu amaran, satu ingatan daripada Allah kepada kita tentang suasana kiamat yang mungkin semakin hampir. Wallahu alam, kita pun tak tahu bila tarikh sebenarnya kiamat itu, tapi orang kata tanda-tanda tu sudah banyak ditonjolkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah, termasuklah peristiwa gerhana bulan yang akan berlaku insya-Allah pada malam besok ya. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam surah Yunus ayat 5, ayat yang ke-6. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun inna fi ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 dalam surah Yunus alaihi salam, yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan atau menjadikan matahari terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap sesuatu itu, yakni bulan dan matahari, berpindah randah pada tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Sebab itu dalam Islam kiraan masa kita diukur dengan bulan kan. Kalau kita tengok takwim Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syakban, Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, semua itu disukat dengan bulan. Tengok pada bulan atau anak bulan. Tapi kalender Masihi dikira matahari. Tak, kalender yang Januari sampai Disember tu, dia ada beza dekat situ lah. Dia beza 2 minggu kalau tak silap dalam setahun kan. Dia ada beza sikit. Jadi Allah dah sebut dah, dia buat peredaran tu untuk memudahkan kita mengira hari dan waktu. Macam mana cara, jangan tanya saya lah, itu kerja ahli-ahli falak, ahli-ahli astronomi dan sebagainya. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan kegunaannya yang sebenar.
Dan Allah menjelaskan tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan segala yang dijadikan Allah di langit dan di bumi, ada tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang bertakwa. Jadi Allah cerita dulu langit, bulan dan matahari ini dia ada kitarannya, ada orbitnya, ada rel landasan yang mereka ikut dengan kehendak dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan itu berlaku. Baik, kemudian Allah Taala sebut gerhana bulan ini, ini dalam khutbah ni lah saya baca sikit adalah peristiwa yang menakjubkan. Dan gerhana bulan itu berlaku apabila bulan memasuki kawasan bayang-bayang bumi yang menyebabkan bulan tidak dapat menerima cahaya matahari untuk dipantulkan kepada penduduk bumi. Gerhana bulan berlaku bila mana bumi dia duduk di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Bumi kacau daun. Dia duduk celah tu. Dia duduk di tengah-tengah. Sini matahari, sini bulan. Sepatutnya bulan menerima cahaya matahari direct. Kan? Matahari dia memantulkan cahaya ke bulan. Bulan tak ada cahaya. Bulan dia pinjam cahaya matahari dan dia pantulkan ke bumi. Belajar sains sikit. Tiba-tiba bumi cari pasal malam besok, dia blok tengah-tengah, menyebabkan cahaya matahari yang sepatutnya direct sampai ke bulan terhalang oleh bumi lah. Bumi blok tengah-tengah menyebabkan bulan jadi gerhana. Atau orang tua-tua dulu sebut apa, bulan sakit ke apa dia panggil. Kan? Cahaya dia jadi malap, jadi gelap macam tu. Baik. Jadi yang akan berlakunya malam besok dipanggil gerhana bulan penuh. Kemudian banyak lagi lah huraian-huraian dalam ayat ni, dalam khutbah ni, yang menceritakan pada kita dianjurkan kita untuk mengadakan dipanggil pertama apa yang kita nak kena buat malam besok ni. Ni kita nak sembang lah. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mendirikan solat sunat gerhana bulan. Dan untuk mendirikan sembahyang sunat gerhana bulan ini, kita kena tahu pukul berapa gerhana itu berlaku. Pukul berapa dia berlaku. Bila kita tahu pukul berapa, baru kita tahu waktu bila nak buat. Sebab kena ingat, sembahyang sunat gerhana bulan atau gerhana matahari, tempohnya ialah sepanjang gerhana itu berlaku, sepanjang gerhana itu berlangsung. Daripada mulanya, kalau di Malaysia, ini saya cerita Malaysia ya, negeri lain, negara lain saya tak tahu. Indonesia, Singapura, Brunei saya tak pasti, mungkin lebih-lebih kurang. Tapi nak kena cek detail dulu supaya kita sembahyang tu biar tepat pada waktunya. Biar dia tepat pada waktunya. Baik. Bagaimana nak buang perasaan dendam bila diri dikhianati? Antara benda yang disebut oleh Luqmanul Hakim ialah kita kena lupakan dua perkara, antaranya melupakan kejahatan orang kepada kita. Luqmanul Hakim pesan, nak selamat atas dunia, kena lupakan benda jahat yang orang buat pada kita, yang orang khianati kita, orang zalim pada kita, orang buat naya pada kita. Kita jangan simpan dendam, tapi sebaiknya lupakan terus, seolah-olah macam orang tu tak pernah buat salah. Itu jalan terbaik, walaupun susah nak buat. Itu je caranya. Caranya kita latih diri kita lupakan. Anggap macam tak payah diingat lah. Sebab benda tak elok, bila kita kenang-kenang, dia akan jadi virus.
Kan, dia akan merosakkan pemikiran kita, dia akan menimbulkan penyakit-penyakit hati yang tidak baik. Wallahu a'lam. Boleh nak Hafiz? Macam tu, lebih kurang lah. Baik, balik cerita kita tadi. Tempoh mendirikan solat sunat gerhana bulan ialah sepanjang waktu gerhana itu berlaku. So kalau di Malaysia ianya berlaku bermula pukul 7.11 malam sebelum maghrib dan akan tamat pada 8.52 malam. 8.52 malam. Ini cerita besok, bukan malam ni, besok. Sebab itu malam besok saya rasa saya tak ada kuliah. Malam besok kita cuti kuliah sebab kita nak bagi laluan tuan-tuan bertenang-tenang, nak tengok gerhana, nak semayang sunat dan sebagainya lah. So malam besok kuliah kita cuti, kita sambung hari Khamis bacaan Yasin, insya-Allah. Okey. So untuk malam besok, cara mendirikannya pertama ialah 2 rakaat. Dan untuk sembahyang gerhana bulan, bagi orang lelaki sunat dia baca kuat sikit. Bacaan Fatihah surah dia tu kuat sikit, macam mana kita sembahyang maghrib, isyak dan subuh. Kalau sembahyang gerhana matahari, bacaannya slow, macam mana kita sembahyang zuhur dan asar. Itu yang saya tertinggal dalam video tadi tu. Itu saya update balik lah. Nanti saya update balik. Baik, jadi untuk bacaan malam besok, sunat kita baca kuat sedikit. Berapa rakaat sembahyang sunat gerhana bulan? 2 rakaat. 2 rakaat. Okey? 2 rakaat. Baik. Niat dia apa? Kita niat bahasa Melayu je tuan. Kalau bahasa Arab kan pening. Usalli sunatan khusuful qamar raka'ataini lillahi ta'ala. Susah. Jadi kita niat bahasa Melayu, sahaja aku solat sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita makmum kerana Allah. Kalau kita imam, menjadi imam kerana Allah. Itu aja. Kan? Kalau berjemaah lah, kalau seorang-seorang, sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baik, dengar baik-baik, dia ada 2 kaedah, 2 cara macam mana kita nak sembahyang sunat gerhana bulan. Sembahyangnya 2 rakaat, saling tak tumpah. Saling tak tumpah. Saling tak tumpah macam solat subuh. Cuma dia tak ada kunut saja. Sama sebiji kaedah dia macam sembahyang subuh, cuma tak ada baca kunut sahaja. Tak ada baca kunut sahaja. Baik. So untuk kaedah nombor 1, kita sembahyang gerhana bulan sama macam sembahyang subuh, 2 rakaat. Lepas jangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita pun baca Fatihah. Lepas tu kita baca surah. Sunat kita baca surah. Nak baca surah apa Ustaz? Baca je surah apa yang kita tahulah. Nabi baca surah apa Ustaz? Nabi biasa kalau sembahyang gerhana dia baca Al-Baqarah. Kita dengar-dengar Al-Baqarah ni berasa nak pitam siap-siap dah, rasa nak gerhana terus. Belum lagi solat gerhana. Nabi biasa baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Panjang tu surah tu, 200 ayat lebih, 100 ayat lebih. Lama Nabi berdiri tak? Sepanjang tempoh tu lah. Kita ni kira umat dia lemah ni, inna ataina kul huwallah pun jadilah. Kan? Okey, so lepas baca Fatihah, sunat kita baca surah. Dengar baik-baik ya, saya kan tak faham nanti. Baca surah tu apa-apa je lah. Lepas tu kita berrukuk, Allahu Akbar. Ni rukuk ni. Baca tasbih macam biasa, lepas tu naik Sami Allahu liman hamidah.
Lepas tu sujud macam biasa dah. Allahu Akbar, sujud 2 kali. Lepas tu naik rakaat kedua. Naik rakaat kedua sama juga, Fatihah, kemudian baca surah, kemudian rukuk, kemudian sujud 2 kali, tahiyat akhir, bagi salam, selesai. Mudah kan? Itu kaedah nombor 1. Sama macam sembahyang subuh, cuma tak ada kunut saja. Bacaan dia kuat ke perlahan, Ustaz? Kalau orang lelaki baca kuat lah. Baca kuat macam sembahyang maghrib tadi. Sebab gerhana tu malam, so ulama kiaskan malam tu macam sembahyang maghrib isyak, so baca kuat. Okey. Kemudian kaedah yang kedua, yang ni detail sikit, jadi kena dengar elok-elok. Saya cadangkan yang mana faham, elok dia buat kaedah nombor 2 ni. Sebab canggih sikit, lain daripada sembahyang sunat biasa sikit, iaitu sembahyangnya tetap 2 rakaat. Tetap 2 rakaat. Cuma pada rakaat yang pertama 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surah, 2 kali rukuk. Saya ulang balik. Kaedah yang kedua sama juga, saja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk. Lepas tu sujud 2 kali macam biasa, turun. Lepas tu naik balik rakaat kedua, Fatihah 2 kali, surah 2 kali, rukuk 2 kali. Lepas tu turun sujud macam biasa, tahiyat akhir, bagi salam, selesai. Tapi macam mana kaedah Fatihah 2 kali, surah 2 kali tu? Dia macam ni. Bila kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita baca Fatihah macam biasa. Lepas tu baca surah macam biasa. Lepas tu kita rukuk kan, Allahu Akbar, kita rukuk. Lepas tu bila kita naik balik, Sami Allahu liman hamidah, terus tangan kita ni letak qiyam balik, macam nak semayang balik. Letak macam awal tadi. Jangan lepaskan, nanti diturun-turun ke bawah pula. Tak. Habis Fatihah rakaat pertama, lepas tu baca surah, lepas tu kita rukuk kan. Bangun daripada rukuk, Sami Allahu liman hamidah, terus letak tangan balik, baca Fatihah sekali lagi. Lepas tu baca surah. Lepas tu rukuk lagi sekali. 2 kali dah kan? 2 dah. Rukuk lagi sekali, Sami Allahu liman hamidah, barulah turun sujud 2 kali. Lepas turun sujud 2 kali, naik balik rakaat kedua. Tadi baru rakaat pertama 2 Fatihah, 2 surah, 2 kali rukuk, itu baru rakaat pertama. Lepas tu dah naik balik rakaat kedua, ulang benda yang sama balik. Baca Fatihah dulu, lepas tu baca surah balik, lepas tu rukuk, Allahu Akbar, lepas tu naik Sami Allahu liman hamidah, letak tangan balik, lepas tu Fatihah lagi sekali, surah lagi sekali, rukuk sekali lagi, lepas tu barulah turun sujud 2 kali, duduk tahiyat akhir, bagi salam. Dapat tak? Siapa yang dapat kaedah nombor 2 ni, dia faham secara asasnya 2 kali tu, cuba komen sikit. Nak dengar, nak tahu tak? Lagi tak faham. Cuba komen faham ke, dapat ke, cuba tulis jap. Supaya saya boleh tahu. Kalau tidak, saya ulang balik. Boleh dapat? Boleh dapat. Okey. Geng-geng Facebook dah faham. Oi, geng-geng TikTok pun faham. Canggih. Bagus. Bagus anak-anak murid macam ni. Jelas untuk 2 kaedah tu. Bagus. Macam ni lah anak murid terbaik. Senang kerja aku. Senang kerja saya tuan. Tak payah ulang banyak kali no? Jadi ingat, saya ulang balik ringkas. Terima kasih yang komen faham tu. Terima kasih banyak. Betul. Jika rasa keliru, buat cara nombor 1. Yang kedua tu paling terbaik.
Okey. Ustaz, bacaan surah Fatihah perlu jahar ke walaupun solat sendirian? Ya. Walaupun kita semayang seorang, besok orang lelaki baca kuat. Macam kita semayang subuh tu. Macam semayang maghrib tadi kan, baca kuat. Sunat baca kuat. Kalau baca kalau baca slow pun tak berdosa pun. Sunat dia baca kuat lah, dapat pahala lagi. Untuk kaedah yang kedua, rukuk yang pertama tu perlu baca apa? Bacaan dia sama je. Rukuk pertama ke, rukuk kedua ke, lepas tu naik rakaat kedua, rukuk sekali lagi, 4 kali rukuk tu bacaannya sama. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sama je. Dia tak ada perubahan apa pun. Boleh ke sebelum salam baca doa yang Nabi Muhammad ajar tu? Boleh? Sebelum salam, tapi pastikan doa tu dibaca dalam bahasa Arab lah. Kalau nak baca kuat kan, kalau baca bahasa Melayu batal semayang nanti. Kalau bahasa Melayu dah latih je. Kalau nak baca doa tahiyat akhir tu kan, sebelum bagi salam tu, doa dajjal apa semua tu boleh, tak ada masalah. Okey, jadi alhamdulillah seronok aku malam ni. Saya seronok tu kan. Seronok sebab tuan-tuan faham. Selepas rukuk yang kedua, perlu bangun atau terus sujud? Okey, kita rukuk pertama. Lepas tu bangun. Sami Allahu liman hamidah, letak tangan baca Fatihah balik, kali kedua surah balik kan. Lepas tu kita rukuk kali kedua. Allahu akbar. Lepas tu bangun, Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu baru sujud. Macam tu. Boleh dapat Siti Jamilah. Boleh dapat Maknanya selepas rukuk kedua perlu bangun atau terus sujud. Kita rukuk, kita bangun dulu. Sami Allahu liman hamidah. Ni dah rukuk kali kedua. Lepas tu baru turun sujud. Allahu akbar. Macam biasalah. Boleh tak semayang di rumah? Boleh. Saya pun besok semayang di rumah aja. Dah surau masjid tak boleh pergi. Tutup kan. Dibuka untuk AJK saja sebab PKP apa semua ni. Jadi pakat-pakat lah semayang di rumah masing-masing. Kan, dia sebenarnya semayang gerhana ni paling terbaik buat di di masjid atau surau ataupun di kawasan lapang, macam di Padang ke kan. Tapi sebab PKP apa semua ni panjang ceritanya lah, jadi buat di rumah masing-masing pun dah terbaik dah. Okey, Ustaz akan ulang balik, saya akan ulang balik kaedah 1 dan 2 secara ringkas. Walaupun tuan-tuan dah faham, kita ulang ringkas. Mana yang tak boleh buat sebab cuti tu, sabar je lah ya. Pergi keluar, siapa yang tak boleh semayang besok sebab uzur syar'i kan, sebab dia cuti period ke apa, lepas maghrib pergi luar. Pergi luar bawa teropong, pergi tengok gerhana tu. Sambil tengok tu kita sebut subhanallah ya. Sebut subhanallah, jangan sebut masya Allah ya. Sebab kaedah tu kurang tepat. Masya Allah ni benda yang kita sebut membesarkan Allah, dan kita nak benda tu berterusan. Contoh, masya Allah hebatnya awak boleh hafal Quran dalam masa 3 bulan. Kita nak benda tu. Itu masya Allah. Subhanallah, kita memuji Allah, tapi kalau boleh benda tu kita tak mau dah. Contoh, subhanallah gerhana malam ni, kalau boleh kita tak mau dah gerhana ni. Subhanallah dahsyatnya banjir tu. Nampak beza tu kan. Kalau masya Allah kita nak benda tu. Contoh, masya Allah ustaz nampak muda lah. Kan, pasal korang nak muda macam aku. Macam tu. Jadi masya Allah, melawak tu jangan ambil hati. Tapi memang nampak muda. Nampak muda. Mengarut ustaz malam ni. Jadi macam tu. Okey. Abang Han Kasyah minta praktikal. Nak kena berdiri bang. Berdiri kan tak muat pula dia punya skrin. Badan besar. Okeylah, kita praktikal. Kaedah pertama rasa tak payah praktikal lah kot. Kaedah pertama tak payah praktikal lah, sebab itu macam semain subuh je, serupa je. Rakaat pertama Fatihah, surah, rukuk.
Lepas tu sujud 2 kali, naik balik, Fatihah, surah, rukuk, sujud 2 kali, tayat akhir, selesai. Macam sembahyang subuh. Itu tak payah praktikal. Okey. Tapi saya praktikal cara duduk ajalah. Macam ni lah. Okey, katalah ni saya berdiri tak? Saya berdiri. Kita berdiri atas sejadah, menghadap kiblat, pastikan ada air semayang ya. Kan tak ada air semayang pula, semangat nak semayang. Ambil wuduk dulu. Lepas tu kita niat, sahaja aku, ini lafaz niat. Niat tu kita lintas masa angkat takbir tu kan. Allahu Akbar. Masa Allahu Akbar tu niat sembahyang sunat gerhana bulan pun cukup dah. Jangan kelang-kelang kabut sangat. Kita niat, sahaja aku semayang gerhana bulan 2 rakaat kerana Allah. Tak sebut 2 rakaat pun tak apa. Okey, lepas kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini saya nak cerita kaedah nombor 2 yang 2 kali rukuk, 2 kali Fatihah, 2 kali sujud, 2 kali rukuk. Tak apa, tengah azan pun tak apa, dengar je. Sebab sini pun baru nak start azan. Ya. Tak apa, tuan-tuan dengar je diam-diam, saya akan bersyarah. Baik. Katalah saya nak tunjuk kaedah kedua, yang 2 kali Fatihah, 2 kali surah, 2 kali rukuk. Okey, bila kita dah niat, kita pun angkat takbiratul ihram dah. Allahu Akbar. Dalam hati aku sembahyang sunat gerhana kerana Allah. Letak tangan elok, lepas tu baca Fatihah. Kan? Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin, amin. Okey. Lepas tu sambung surah, baca surah. Tak kisahlah surah lazim ke, surah panjang ke, apa ke, ikut kita lah. Dah habis baca surah, kita pun Allahu Akbar, rukuk. Kita rukuk. Rukuk tu kita baca macam biasalah, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Dah habis rukuk yang pertama tu, kita pun bangun Sami Allahu liman hamidah. Terus letak tangan. Jangan lepas tangan, sekejap lagi dia nak turun ke bawah. Itu petua dia. Kan? Bangun daripada rukuk pertama tu, Sami Allahu liman hamidah. Terus letak tangan. Lepas tu terus sambung balik Fatihah, baca Fatihah sekali lagi. Lepas tu baca surah yang sekali lagi, surah lain pula kali kedua. Lepas tu rukuk, Allahu Akbar, rukuk kali kedua kan. Lepas tu bangun Sami Allahu liman hamidah, baru lepas tangan ke bawah. Lepas tu Allahu Akbar, sujud yang pertama. Lepas tu Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. Lepas tu Allahu Akbar, sujud yang kedua. Lepas tu Allahu Akbar, naik rakaat kedua. Lepas tu letak tangan, Fatihah sekali lagi. Lepas tu baca surah. Lepas tu ulang yang sama macam rakaat pertama. Lepas tu rukuk yang pertama pada rakaat yang kedua kan. Allahu Akbar. Lepas tu Sami Allahu liman hamidah, letak tangan. Lepas tu baca Fatihah balik, surah balik, rukuk balik sekali lagi. Lepas tu Sami Allahu liman hamidah, lepas tangan ke bawah, sujud 2 kali, tayat akhir, settle. Macam tu. Boleh dapat? Aku dah praktikal ni. Kan? Tapi praktikal sambil duduk lah. Kan? Boleh dapat tak? Solat sorang-sorang kat rumah. Okey. Buat-buat tenang semua. Sabar. Buat-buat tenang. Lain tak elok pula. Udah. Singapore lain okey. Sabar. Siapa yang lain tak elok tu, boleh tengok ulangan balik lah kejap lagi nah. InsyaAllah. Okey. Lancar nah. Alhamdulillah. Siapa ni? Mr. Lonely. Lancar katanya. Alhamdulillah. Terima kasih. So, habis je bagi salam, wirid macam biasa je. Macam kita lepas semayang tu pun boleh. Ataupun nak terus baca doa pun boleh. Kan? Tapi biasanya kalau di seorang masjid, dia ada khutbah gerhana. Khutbah gerhana ni ringkas dan pendek je. Kan? Kalau kita berjemaah, kalau nak baca khutbah pun boleh. Tak baca pun tak apa. Lepas semayang, doa ramai-ramai, dah selesai.
Tak. Lepas tu kita keluar, tengoklah bulan. Faham lah? Okey. Bila nak buat semayang gerhana ni? Waktunya ialah sepanjang tempoh gerhana itu berlaku. Kalau di Malaysia 7.11 sampai 8.52. So dalam tempoh tu boleh solat gerhana. Tetapi yang terbaik dan mudah untuk kita buat lepas maghrib ajalah. Kita semayang maghrib dulu, kita solat maghrib dulu, sebab kita dah ada wuduk dah lepas tu. Habis semayang maghrib, terus semayang sunat gerhana 2 rakaat. Habis semayang sunat dan menanti isyak, kita keluar rumah, tengoklah gerhana tu. Atau kalau malas nak keluar, buka sahaja Google pula dah, YouTube, mesti ada punya lah. Buka YouTube, type live gerhana bulan, insya-Allah ada. Boleh tengok dalam YouTube kalau malas nak keluar kan. Tapi kalau tengok dengan mata kepala lagi comel tak? Kalau cuaca mengizinkan. Kat Perlis hujan, sini Kuala Lumpur dah 2 hari tak hujan. Tadi pun hujan ngenyai-ngenyai sikit aja. Okey, boleh dapat setakat ni. Jadi wirid ke, doa ke dalam solat sama macam semayang lain juga. Dia tak ada beza. Cuma gerhana malam besok, Arif. Gerhananya malam besok ya, bukan malam ni. Malam besok. Hujan malam ni tak apa, Arif. Malam besok gerhananya, bukan malam ni. Jangan salah jadual pula. Malam besok, hari Rabu. Ni hari Selasa kan? Malam besok, Rabu malam, Khamis. Okey. Sambung lagi. Sambung lagi nah. Sikit lagi. So dah habis semayang tu, kalau nak khutbah lah. Kalau tak payahlah. Kan? Lepas tu kita keluar, kita tengok gerhana tu dengan mata kita, dan kita berdoa lah sambil tu, ya Allah, kau lenyapkanlah gerhana ini, ya Allah. Kau pulangkan balik kepada asalnya. Doa begitu. Sebab Allah yang berkuasa menjadikan gerhana, dialah yang maha berkuasa melenyapkan gerhana itu. Okey. Yang kedua, sunat juga malam besok kita memperbanyakkan istighfar. Terutama sepanjang tempoh gerhana itulah. Dan sunat juga kita banyak berselawat, banyakkan berdoa. Dan ulama pesan berdasarkan peringatan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu banyakkan sedekah, banyakkan sedekah malam besok. Tak kiralah dalam tempoh gerhana ke, lepas habis gerhana pukul 10 malam ke, kita nak sedekah pukul 10 pun tak ada masalah kan. Maknanya banyakkan sedekah malam besok, banyakkan baca Quran, banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan istighfar. Macam tu. Dan itulah persiapan-persiapan kita yang terbaik, yang kita kena usahakan sebaik mungkin, insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah akan lenyapkan gerhana itu mengikut tempohnya. Sebab malam besok ni gerhana bulan penuh tau. Cuma kita di Semenanjung mungkin tak dapat tengok penuh. Mungkin dapat tengok separa saja. Yang dapat tengok penuh ni saya rasa di Sabah dan Sarawak. Sabah Sarawak dia mungkin boleh tengok penuh. Kita di Semenanjung boleh dapat separa saja atau separuh saja. Tak apalah, janji dapat tengok dengan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, terima kasih Raja Rahmah daripada Singapura. Jika lepas solat maghrib, sebelum solat gerhana bulan, bagaimana solat ba'diyah maghrib? Perlu atau tidak untuk kita lakukan? Perlu. Boleh buat, tak ada masalah. Maknanya lepas sembahyang maghrib, kita sembahyang sunat ba'diyah dulu. Sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat macam biasa. Lepas tu baru kita sembahyang sunat gerhana. Macam tu. Alright. Kebetulan esok tarikh mak meninggal 3 tahun lepas. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ibunya, Mas Ria Maria. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Okey.
Jadi itulah kuliah kita pada malam ini. Kuliah tajuknya Gerhana Bulan. Sebab benda ni kadang-kadang setahun 2 tahun sekali baru jadi kena refresh balik. Takut kita terlupa, dan benda ni kita cuba praktikkan sebab dia jarang berlaku, bukannya tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tapi mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali. Jadi kita kena remind semula, ya. Jadi insya-Allah itu yang boleh saya share sedikit pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama, semua yang menonton live kita pada malam ni. Nanti tolong sharekan, terutama di TikTok yang Ustaz dah buat videonya tadi. Dah banyak ada orang share, 3-4 ribu orang dah share, dan benda tu dah macam viral pula saya tengok. Alhamdulillah, kan, sebab kita nak sebarkan ilmu-ilmu ni, dia memerlukan kuasa viral yang tinggi lah. Jadi insya-Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan ramai yang dapat manfaat lah. Ramai yang dapat manfaat daripada apa yang kita sharekan, insya-Allah. Terima kasih. Siapa ni? Muhammad Bal. Panjang benar nama kawan. Terima kasih Bal bagi durian 10 biji D24. Baik. Jadi itu saja untuk malam ni. Insya-Allah kita jumpa hari Khamis. Malam besok tidak ada kuliah. Tetapi pagi besok ada satu kuliah. Kuliah Muslimat pukul 9.30 pagi. Saya akan buat live dekat Google Meet dengan kaum ibu, dan saya akan buat live juga dekat TikTok. Dekat Facebook tak ada. Pagi besok pukul 9.30 kita ada live kuliah Muslimat di TikTok pukul 9.30 pagi. 9.30 pagi. Besok jangan lupa 9.30 pagi ada live kuliah Muslimat di TikTok. Facebook tidak ada. Minta maaf sebab gadget tak cukup. Gadget tak cukup. Gadget ada 2 je, kan. Ada satu lagi ni, tapi yang ni untuk nota-nota dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan, malam besok tidak ada kuliah sebab kita bagi ruang untuk tuan-tuan beribadat sambil menikmati keindahan alam ciptaan Allah, iaitu gerhana bulan penuh pada malam besok 7.11 malam sehingga 8.52 malam waktu Malaysia. Untuk negara lain, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, boleh semak dengan falak negara masing-masing lah. Ya, yang tu saya tak pasti pukul berapa, tapi boleh semak masing-masing. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dapat durian gambar je Kak Zah, bukan durian betul. D24 tu saya sebut aja. Ikon durian saja. TikTok kan mana boleh bagi durian real punya. Tapi duit tu boleh tukar beli durian. Jadi bagilah banyak-banyak. Macam tu. Sedekah banyak-banyak. Terima kasih Kak Nirma bagi sampul raya. Duit raya. Terima kasih banyak. Baik. Nanti Ustaz bagi link TikTok macam mana nak bagi link TikTok Saya cuba besok. Saya masuk dalam grup insya-Allah. Orang lumpuh pakai pampers, kencing tak terkawal, ada cara lain tak untuk solat? Tak ada cara lain. Cara dia ambil air semayang, pakaikan pampers yang baru. Lepas tu kalau dalam dia solat tu dia terkencing juga, itu dimaafkan. Sebab dia punya kencing tak boleh dikawal. Wallahu a'lam. Itu je caranya. Kan, dia tak ada cara lain macam tu Tapi usahakan solat tu pun dah terbaik dah tu, insya-Allah. Baik. So kita jumpa hari Khamis. Hari Khamis kita buat bacaan Yasin, insya-Allah. Kita baca Yasin. Kita doakan sahabat kita yang masih di hospital, yang COVID dan sebagainya. Kita doa yang terbaik buat mereka malam besok, insya-Allah. Malam lusa lah, hari Khamis malam Jumaat. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Wan pakai pampers saya Wan. Tak apa Wan, mudah-mudahan
Wan usaha untuk solat tu pun dah terbaik dah. Memang tak boleh bergerak langsung ke Wan? Memang lumpuh ke macam mana Wan? Allahu Akbar. Nah, jadi kita doa yang terbaik untuk sahabat kita Wan Zawawi di TikTok ni, yang khabarnya terkena buatan orang, sihir dan sebagainya lah, dan sampai lumpuh, tak boleh berjalan. Jadi kita doakan kesihatan beliau, mudah-mudahan beliau redha dengan ujian-ujian Allah dan diberikan ganjaran pahala yang terbaik untuk masa depannya di akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. 2 hari lepas bulan seperti cincin Ustaz. 2 hari lepas saya tak tengok. Saya kadang rajin kat tiap-tiap hari keluar malam kan, tengok bulan. Keluar-keluar depan rumah tu hintai-hintai juga. Tapi 2 malam sudah saya tak tengok pula. InsyaAllah, insyaAllah. Baik. Jadi terima kasih sekali lagi. Jom kita solat isyak selepas ini. Mudah-mudahan Allah menerimanya. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita semua. Terima kasih banyak pada semua sahabat Facebook, TikTok dan sahabat TikTok yang bagi gift. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah murahkan lagi rezeki anda semua. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.